Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hudata min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم تحسنا بعزة والجبروت وتصمنا برب الملكوت وتوكل الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا وباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاع والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa karya, Tuan Imam, hadirin dan hadirat, ayahanda kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah taala, jangan putus-putus doa ya. Kita yang ada peluang untuk berjemaah di rumah Allah ini, berdoa kepada Allah semoga segera angkat dan hapuskan COVID ni tuan-tuan yang dirahmati. Ya, hari 100 balik tuan-tuan. Ya, hari ni 100 tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam. Doalah yang baik-baik tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita cepat sembuh dan mereka ini semua terhindar daripada penyakit yang berjangkit ni tuan-tuan. Ya, dan kita pun makin hampir pada musim sejuk. Di negara luar tengah risau ni ya, dan kita alhamdulillah negara kita telah membuat sekatan mana-mana negara yang lebih daripada 150,000 jangkitan tidak dibenarkan masuk ke negara kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Okey, so sesamalah kita doa dalam keadaan ini dapat selesai dan segera dengan sesegeranya tuan-tuan yang dirahmati insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah taala, dah berapa bulan kita tak berjumpa ya, barulah kita berjumpa balik ya. Tantah tuan-tuan pun masih lagi gelombang ada kuliah tak ada kuliah, ada kuliah tak ada kuliah kan ya. Sekarang dah ada kuliah, alhamdulillah ya, hadirlah tuan-tuan ya, dan jodoh-jodoh yang ditetapkan, dan sama-sama kita menuntut ilmu yang ada dan kita kongsikan beberapa perkara tuan-tuan. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kita punya perkongsian dalam kitab Fiqh Manhaji dalam jilid 1, dan sebelum ni berkaitan dengan bab solat musafir, qasar dan jamak tuan-tuan, dan dikongsikan dengan cara solat musafir ya, cara solat musafir yang mana dihimpunkan yang pertama, yang kedua diqasarkan, yang mana ada 4 rakaat dipendekkan jadi 2 rakaat tuan-tuan. Maka setiap perkara itu ada dia punya syarat. Syarat dalam bab qasar ada beberapa syarat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada 4 syarat. Satunya syaratnya adalah solat fardu berkenaan wajib atas seseorang ketika bermusafir dan dia melakukannya ketika bermusafir itu. Okey, itu syarat yang pertama. Dia memang perlu
bermusafir dan dia melepasi daripada semayang yang boleh dibenarkan, tuan-tuan. Okey. Kemudian yang kedua, perjalanannya telah melepasi pagar sempadan qaryahnya atau kawasan bangunannya jika qaryah tersebut tidak berpagar. Kena melepasi qaryahnya, tuan-tuan, ya, kena lepaskan qaryahnya. Tu dia punya syarat kalau nak qasarkan. Kalau tak melepasi, maka dia tidak boleh qasar, dia kena semayang tamam, tuan-tuan yang dirahmati. Kemudian tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju, selain pada hari mula sampai dan pada hari akan keluar. Maksudnya dia tidak berniat untuk duduk lebih daripada 4 hari, tuan-tuan. Okey. Maknanya kalau dia duduk situ memang target 2 hari, maka bolehlah, tuan-tuan. Okey. Tapi kalau dia duduk situ sebulan, tak boleh lah. Tu kenalah semayang biasa, tuan-tuan. Okey. Dan syarat yang keempat iaitu tidak mengikuti imam yang bermukim. Yang ini yang kita belum selesai lagi, tuan-tuan. Maksudnya jika berimamkan seorang yang bermukim, dia hendaklah bersolat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak harus mengqasarkannya. Dia bersembahyang dengan orang yang bermukim kat sini, sembahyang zuhur 4 rakaat. So dia tak boleh qasar. Maksud qasar ni, tahiyat awal dia pun beri salam. Kan? Imam tahiyat awal dia pun beri salam. Tak boleh. Dia kena sempurna ikut 4 rakaat, tuan-tuan. Okey? Sebaliknya, seseorang musafir yang menjadi imam kepada orang yang bermukim harus mengqasarkan solatnya, dan selepas mengucap salam sebaik selesai 2 rakaat, dia sunat segera memberitahu makmum dengan berkata, cukupkanlah solat kamu, aku adalah seorang musafir, tuan-tuan. Okey? So maknanya kalau kita musafir, kita sembahyang qasar, orang belakang mukim, so orang belakang boleh ikut kita. Orang yang mukim ni boleh ikut kita sembahyang, dan kita buat qasar. Dalam fiqh dia beritahu, bila kita beri salam, kita pun beritahu kat belakang ni, sambungkan kau punya rakaat qasar, tuan-tuan. Tapi dalam suasana kita hari ni, semua dah maklum dah, betul tak? Setakat ni kes ni tak berlaku lah, tuan-tuan. Maksudnya apa? Bila dia dah tahu imam kat belakang baru semayang 2 rakaat, dia semayang sempurna, normalnya dia akan bangun, tuan-tuan, ya? Dan kita punya kebiasaan juga, kalau kita ada orang yang kat depan tu semayang sunat, contohnya semayang sunat ba'diyah, kita pun ikut belakang dia, dan dia buat serakaat dia ataupun dia buat 2 rakaat, maka kita dah tahu kita nak semayang isyak ataupun maghrib, maka kita dah sambung, tuan-tuan. Okey, clear sebab umum kita dah selesai dah isu ni. Cuma fiqh sebut, dalam kitab fiqh sebut, supaya nak beritahu supaya orang yang kat belakang kita tu maklum bahawa kita buat qasar, tuan-tuan. Okey, jelas clear. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ma balul musafiri yusalli rak'ataini iza farada wa arba'an iza tamma bimuqimin faqala tilka hiya sunnah. Yang maksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika ditanya bagaimana halnya musafir, dia bersolat 2 rakaat ketika bersendirian dan 4 rakaat, dia berkata itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so maknanya kalau kita ikut imam yang duduk di sini bermukim, kita kena ikut dia 4 rakaat, tuan-tuan. Okey, tidak boleh niat qasar. Maksudnya di situ, kalau kita masuk yang rakaat ketiga ke, tak boleh sama salam dengan orang imam, tuan-tuan. Kita kena buat sempurnakan. Okey, jelas clear Begitu juga hadis Nabi SAW Imran bin Husain radhiyallahu anhu, an Imran radhiyallahu anhu yaqulu, ya ahlul baladi sallu arba'an fa inna qaumun safrun. Yang maksud, wahai penduduk di sini, bersolatlah kamu 4 rakaat, kami adalah musafir. Okey, orang yang musafir buat sembahyang 2 rakaat, tuan-tuan. Okey, clear So jelas So tuan-tuan, kalau pergi berjemaah
di masjid ataupun di mana-mana tempat yang kita musafir, dia dah buat sempurna, so kita pun kena sempurna dalam berjemaah dengan dia. Okey, clear Seterusnya jamak. Tadi syarat perkara empat syarat dalam bab qasar. Sekarang ni jamak, tuan-tuan. J-A-M-A, tuan-tuan, apostrofi atas, bukan J-I-M-A-K, tuan-tuan. J-A-M-A apostrofi atas, tuan-tuan dirahmati. Okey, jamak. Pengertian jamak telah pun diketahui sebelum ini, dan ia adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal asri idza kana ala zuhri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i. Yang maksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW menjamakkan solat zuhur dan solat asar ketika bermusafir, dan menjamakkan solat maghrib dengan solat isyak. Okey, kelas ini tak perlu maghrib, isyak, zuhur, asar, bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tuan-tuan. Bukan dijamak 5 waktu sekali, tuan-tuan. Bukannya dijamaknya keadaan asar dan maghrib, tak boleh, tuan-tuan. Okey, tu kalau asar dengan maghrib tu bukan jamak nama. Okey, so dia zuhur, asar dijamakkan, maghrib, isyak dijamakkan, tuan-tuan. Hadis seterusnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salati fi safaratin safarnaha fi azwatin tabukin jama'a baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, qultu li Ibni Abbas ma hamalahu ala dhalik, qala arada an la yukhrija ummatahu. Yang maksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjamakkan solat dalam perjalanan yang kami lakukan ketika peperangan Tabuk. Maknanya peperangan Tabuk, Nabi SAW jamak, tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baginda menjamakkan solat zuhur dengan solat asar. Ini jelaslah. Dan solat maghrib dengan solat isyak. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala berkata, apakah yang mendorong baginda buat begitu? Jawabnya, baginda tidak mahu menyusahkan umatnya. Kan senang jawapan Nabi SAW. Arada an la yukhrija ummatahu. Sebab tu dia kata kan, Islam ni mudah. Sehingga kan Nabi SAW pun mempermudahkan keadaan, tuan-tuan. Dia orang tanya, ustaz, kalau dah biasa dengan tamam, boleh tak buat sembahyang tamam je? Zuhur, waktu zuhur sembahyang zuhur, atau asar sembahyang asar? Saya kata boleh, tak ada masalah, cuma rukhsah dia. Ada rukhsah, ada kelebihan, maka boleh dilakukan, tuan-tuan. Okey, clear Jenis jamak. Jamak ni ada berapa? Kalau qasar tadi satu je lah, maknanya jadi 4 rakaat, jadi 2 rakaat. Yang 3 tak boleh jadi 2, yang 2 tak boleh jadi 1, tuan-tuan. Di qasar subuh, tuan-tuan, dengan jadi 1 rakaat. Usah pemalih ya Robi. So jangan jadi pemalih lah kan. Okey. Satu jamak takdim, satu jamak takhir. Jamak takyah tak ada. Kadang ada orang jual-jual kan, jamak takyah, tak ada jamak takyah ada. Jamak tak payah ada. Jamak tak payah ni maksudnya apa? Dia dah pandai buat, tak susah, tuan-tuan dirahmati. Tak payah jamak. Yang tu payah, tuan-tuan. Tak susah lah maksudnya. Okey? Jamak takyah orang suka gurau-gurau, tuan-tuan. Okey? Jamak takdim yang bermaksud membawa solat yang kedua ke dalam waktu solat yang pertama. Jamak takhir pula membawa solat yang pertama ke dalam waktu solat yang kedua. Contoh zuhur, asar, jamak takdim bawa asar kepada waktu zuhur. Jamak takhir waktu asar bawa zuhur kepada waktu asar, tuan-tuan. Okey? Kalau kita sembahyang jamak maghrib isyak, kita suka jamak takdim. Kan? Senang. Lepas itu dah boleh rehat dah lepas tu. Kan?
Kalau zuhur asar, ada orang selalu kerja jamak takhir, tuan-tuan rahmati Allah Taala. Okey, tu kita pulang dalam keadaan perjalanan masing-masing. Cuma kalau kita menunaikan fardu, segera kita lakukan, selamatlah kita. Kalau apa-apa berlaku, kita dah selamat, tuan-tuan. Kalau kita melengahkan solat, apa-apa berlaku, wallahu alam, tuan-tuan. Okey. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Muazin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi azwati Tabukin iza tahala qabla an tartafi'u syamsu akhara zuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jami'an wa iza tahala syamsi shalla az-zuhri wal 'asra jami'an summa إذا ارتحل قبل المغرب آخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. Hadis Nabi SAW daripada riwayat Abi Daud menyatakan yang bermaksud daripada Muaz radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika peperangan Tabuk, apabila baginda berangkat pergi sebelum matahari meninggi, maknanya waktu sebelum zuhur, baginda melambatkan solat zuhur hingga menghimpunkannya ke solat asar, lalu baginda menunaikan kedua-duanya sekali. Maknanya dia gorak sebelum, Nabi SAW gorak sebelum zuhur, matahari naik kan. So Nabi tidak menunaikan solat zuhur ketika itu, dan beliau jamakkan ketika waktu asar, tuan-tuan. Okey, so boleh. Baginda melambatkan solat zuhur hingga menghimpunkannya ke solat asar, lalu baginda menunaikan kedua-duanya sekali. Dan sebelum meneruskan perjalanan selepas matahari gelincir. Sebelum matahari gelincir, maknanya matahari gelincir ni nak waktu bila tu? Maghrib, tuan-tuan. Baginda bersolat zuhur dan asar secara jamak. Maknanya pernah berlaku waktu matahari nak gelincir, Nabi SAW sembahyang zuhur dan asar secara jamak. Kemudian barulah baginda pergi. Begitu juga apabila berangkat sebelum waktu maghrib, baginda melambatkan solat maghrib hingga melakukannya bersama-sama solat isyak. Dan sebelum meneruskan perjalanan, sebelum waktu maghrib, baginda menyegerakan solat isyak bersama-sama solat maghrib, tuan-tuan. Meneruskan perjalanan selepas masuk waktu maghrib, maknanya perjalanan Nabi yang berlaku selepas waktu maghrib. Okey, baginda menyegerakan solat isyak bersama-sama solat maghrib. Nak beritahu dalam hadis ini berlaku jamak, takdim dan takhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam tempoh sekarang ni kita boleh buat jamak sekiranya kita dah bermusafir. Pandailah arrangekan waktu yang bersesuaian untuk kita menunaikan solat secara jamak, tuan-tuan. Okey, syarat-syarat jamak takdim. Solat yang boleh dijamakkan. Solat yang boleh dijamakkan tadilah sebut zuhur dengan asar dan solat maghrib dengan isyak. Oleh itu tidak sah dijamakkan solat subuh dengan solat-solat sebelum ataupun selepasnya. Begitu juga tidak sah dijamakkan solat asar dan solat maghrib yang saya dah sebut tadi. Ini kerana setiap jamak takdim dan jamak takhir mempunyai beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Maknanya ada dia punya syarat ni, tuan-tuan. Syarat dia macam mana? Nanti akan dikongsikan, tuan-tuan. Syarat jamak takdim dan jamak takhir, tuan-tuan. Okey, syarat-syarat jamak takdim. Ni kena tengok. Selalunya bila kita sembahyang jamak, kita dah okey dah, tahulah kan qasarnya, waktunya. Cuma kadang-kadang kita melepasi tak syarat-syarat yang jamak tadi, tuan-tuan. Kita tengok jamak takdim. Kedua-dua solat dilakukan mengikut urutannya, tartib, iaitu dimulai dengan solat pertama yang empunya waktu, kemudian diikuti solat yang kedua. Kalau jamak takdim sembahyang zuhur dan asar, waktu zuhur, sembahyang apa yang kena lakukan? Zuhur, tuan-tuan. Ini yang dimaksudkan syarat jamak takdim.
Kedua, berniat menjamakkan solat yang akhir, tuan-tuan. Okey. Tapi hukum sunat apabila waktu takbiratul ihram. Yang biasa kita buat itulah. Sebelum kita nak semayang zuhur contohnya, kita nak jamak kan? Semayang jamak, usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran jama'u taqdiman ila asri, ya, lillahi ta'ala. Maka kita pun baca masa takbiratul ihram. Dah niat dah, tuan-tuan. Okey? Inilah yang dilakukan kadang-kadang kita bila jamakkan semayang Jumaat dan semayang asar. Jadi bila kita niat semayang Jumaat tu, usolli fardhu jumaatin wa ataini imamat makmuman lillahi. Lepas tu bila masuk rakaat kedua, kita berniat jamak dengan asar, tuan-tuan yang rahmati. Okey, kita berniat jamak dengan asar. Kemudian yang ketiga, kedua-dua solat dilakukan secara berturutan, mualah, ya, berturut-turutan, iaitu memulakan solat yang kedua dengan segera sebaik saja selesai salam solat yang pertama. Mengerjakan sunat dan sebagainya. Jika dipisahkan di antara kedua-duanya dengan masa yang lama pada anggapan umum atau melengah-lengahkan solat yang kedua tanpa sebab, batallah jamak tersebut dan solat yang kedua itu wajib ditangguhkan sehingga waktunya tiba. Lepas tu bila semayang jamak tak boleh lengah-lengahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambunglah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, lepas tu ilhana rabbana subhanallah subhanallah. Okey, tak boleh. So terus bangun buat semayang yang jamak seterusnya. Qomat tak ada masalah, dia tidak tersenarai dalam keadaan yang kita melengahkan. Sebab qomat ini adalah satu seruan ataupun bacaan menandakan nak menunaikan solat, tuan-tuan. Okey? So di situ tak ada halangan. Yang jadi halangannya, yang jadi masalahnya, habis semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lepas tu kita buraklah dulu, kan, macam no covid ini ya. Lepas tu barulah beritahu dia nak jamak aja. Itu tak boleh, tuan-tuan. So kenalah tunggu pada waktu yang seterusnya. Okey? Lepas tu lah kena prihatin. Kalau bawa anak-anak tu, ajak dia terus bangun, bongkar untuk sunaikan solat yang lain tu, tuan-tuan, yang dijamakkan. Okey? Jelas clear Kemudian hal ini adalah kerana mengikut Nabi SAW dalam semua perkara tersebut, sebagaimana hadis Nabi SAW daripada riwayat Al-Bukhari yang maksud daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, katanya, aku melihat Nabi SAW melambatkan solat maghrib apabila baginda hendak segera berjalan. Kemudian baginda menunaikannya sebanyak 3 rakaat. Selepas salam baginda duduk sekejap sebanyak 2 rakaat. Kemudian baginda mengucap salam. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, masih dalam musafir sehingga memulakan solat yang kedua. Oleh itu tidak menjadi masalah sekiranya sampai semula ke tempat asalnya ketika solat yang kedua masih belum selesai. Okey? So maknanya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nak diberitahu perkara ini. Contoh kita semayang maghrib dan isyak jamak, kan, tapi kita waktu maghrib tak semayang lagi, waktu isyak baru kita nak buat jamak takhir. Okey? Dan kita pula selepas tu memang sampai rumah, betul tak? Sampai rumah, so tiada halangan buat juga jamak takhir sebelum sampai rumah gitu. Contohnya duduk kat Suruhanjaya, kan, lepas tu maghrib tadi tidak sampai nak berjamak takdim, buat jamak takhir. So jangan ngado poi semayang doket masjid Suruhanjaya. Poilah semayang kat masjid Taman Tuanku Jaafar, kalaulah daripada Tampin, tuan-tuan. Tapi jangan ngado pula dia dah masuk Suruhanjaya, lepas tu dia keluar balik, tuan-tuan. Itu yang jadi ragam tu, kan. Okey. So nak beritahu dalam kitab fiqh ni, dalam perjalanan tak sampai lagi, maka boleh jamak berkenaan. Okey? Clear So kenalah jaga bab jamak ni. Seterusnya syarat jamak takhir pula. Tadi syarat jamak takdim.
Ini jamak takhir. Berniat menjamakkan solat yang pertama dalam waktunya yang asal kepada solat yang kedua. Sekiranya tamat waktu zuhur tanpa berniat menjamakkan solat zuhur kepada solat asar, maka solat zuhur menjadi tanggungan yang wajib diqada serta berdosa oleh sebab melengah-lengahkannya. Inilah yang kita kena jaga ni. Blok gitu. Kan. Lepas tu target boleh buat jamaah takdim. Tak sompek, betul tak? Jam lah apa, tak ada tompek nak sembahyang. Maka dalam perjalanan tu kena berniat, aku buat jamak takhir. Janganlah tak ada niat langsung pun. Dalam perjalanan tu lah niat, aku jamak takhir. Tu dah okey dah tu. Kan? Ini tak ada dia diam je. Lepas tu berhenti dah jamak takhir, tuan-tuan. Kalau ikut fiqh ni apa perlu dia berlakukan? Dia sampai waktu asar di sana, kena qadakan zuhur. Teliti. So lepas ni kalau tuan-tuan kita rasa tak sompek nak buat, kita niat takhir, tuan-tuan. Niatlah takhir. Sebab kita kan kadang-kadang kejar masa kan. Pergi mana musafir kejar masa ke apa, tuan-tuan. Okey? So inilah yang kita kena berhati-hati, kena teliti. Kan? Kalau kita kata nak takhir pada waktu isyak, masa waktu maghrib tu dah berniat dah untuk takhir, tuan-tuan. Okey? Seterusnya yang kedua, masih dalam musafir hingga selesai mengerjakan kedua-dua solat. Oleh itu sekiranya telah sampai sebelum kedua-dua solat berkenaan selesai, maka solat yang terkemudian menjadi solat qada, tuan-tuan. Masih dalam musafir hingga selesai mengerjakan kedua-dua solat. Itu syarat dia. Oleh itu sekiranya telah sampai sebelum kedua-dua solat berkenaan selesai, maka solat yang terkemudian menjadi solat qada. Balik cerita balik tadi. Bila maghrib dengan isyak, lepas tu dah sampai kan. So kena qadakan maghrib berkenaan. Tapi kalau belum sampai, dalam hal ini tertib antara kedua-dua solat tidak disyaratkan, malah boleh dimulakan dengan mana-mana antara dua solat yang dikenaki. Begitu juga syarat berturutan antara dua solat hanya sunat dan bukannya syarat sah jamak tersebut. Okey? Waktu takhir isyak dulu, lepas tu maghrib. Boleh. Maghrib dulu, lepas tu isyak. Boleh, tuan-tuan dalam hati. Tak ada masalah. So tetapi kalau dalam bab takdim, dia mesti apa? Yang awal dulu baru yang kemudian. Bila takdim pada waktu zuhur, zuhur dulu baru asar. Tak boleh asar dulu baru zuhur, tuan-tuan. Okey? Jelas Clear So begitu juga syarat berturutan, maknanya berturutan maghrib dulu lepas tu isyak, itu hanya sunat dan dia bukanlah sebagai sah, menetapkan sah jamak tu, tuan-tuan. So ikut keselesaan masing-masing. Tapi selalunya kalau kita jamak takhir, kita sembahyang berjemaah dengan yang tamam, maka kita sembahyang isyak lah dulu kan. Lepas tu barulah kita masuk maghrib. Jangan ngado pula di sembahyang yang maghrib dulu ikut imam tamam. Imam bawa rakaat ketiga, dia masuk tahiyat akhir, tuan-tuan. Tak kono lah tu. Tak betul lah nama. Okey? Clear Jelas Ketiga, dalam perkongsian ni, syarat-syarat perjalanan yang diharuskan qasar dan jamak. Syarat-syarat yang boleh diqasarkan dan dijamakkan. Syarat dia apa? Pertama, perjalanan yang jaraknya hingga 81 km dan lebih. Oleh itu tidak diambil kira perjalanan yang kurang daripada jarak tersebut. 81 km. Sini ke 81 km ke mana, tuan-tuan? Gomeh. Jompo sampai tak 81? Jompo tak sampai kot. Sikit lagi lah kalau pergi pun dekat Pasuh kan, Serting kan. Okey. So atas sikit, tuan-tuan, baru lepas 81. Tapi kalau duduk Semenjaya, pergi dekat Tuku Japar, boleh tak?
Tu bukan 81, itu 8 kilometer tuan-tuan. Ya, tak jauh tu. Tantah tak sampai 8 kilometer, pendek kan, dokek. Okey. 81 kilometer, oleh itu tidak diambil kira perjalanan yang kurang daripada jarak tersebut. So dalam kitab fiqh kita ni 81. Lepas tu bila ada orang tanya, Ustaz, 2 marhalah 90 ke? Saya pegang kitab ni 81 kilometer tuan-tuan. Okey. So kurang daripada tu tak boleh tuan-tuan. Janganlah pula pegang yang 45 kilometer lah. Macam-macam kadang kalau tuan-tuan tengok dekat apa pandangan-pandangan tertentu kan. So kita ni ahli sunnah wal jamaah dan mazhab Imam Syafi'i 81 kilometer. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya sittata asyarata farsahun wa tusawi samani kam kilometer takriban wa misluhuma yaf'alani tawqifan. Yang maksud Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengqasarkan salat dan tidak berpuasa dalam perjalanan sejauh tuan-tuan 4 barit, iaitu 16 farsah, yang menyamai kira-kira 81 km. Orang seperti mereka berdua tentulah melakukannya dengan ketetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 barit ni sama dengan 12 batu. 12 batu. Kita pun susah nak kira tuan-tuan. Batu pun kita tak pakai dah kan. Ya, batu 2,5 batu suku tuan-tuan. So kira pakai batu mana kan. Batu nisan tahulah kan. Tapi batu tu dari barit menyamai 12 batu. 1 farsah menyamai 3 batu tuan-tuan. Okey. So dalam kiraan ni ijtihad daripada para ulama tuan-tuan. Mengikut pada hadis Nabi SAW, farsahnya ada 6 boleh, lepas tu baritnya ada umpek tuan-tuan. Okey. So nisbahnya 1 barit sama dengan 4 farsah. Okey. 1 barit sama dengan 4 farsah. Dan 1 barit juga bersamaan 12 batu. 1 farsah sama dengan 3 batu tuan-tuan. Tu kiraan-kiraan dia lah. Sekarang dah tak pakai dah kiraan ni. So kita pakai kilometer tuan-tuan. Ya, saya pun tak mahir juga macam mana nak kira dia punya keadaan dia tuan-tuan. Okey. Kedua, perjalanan yang tentu tempat tujuannya. Oleh itu orang yang merayau tanpa tujuan ke tempat yang tertentu, dan orang yang mengikut ketuanya tanpa mengetahui ke mana hendak dibawanya, perjalanan mereka tidak mengharuskan qasar kecuali setelah menjangkau jarak perjalanan yang jauh. Ini kerana telah diyakini jauh perjalanannya. Dia tak tahu mana nak pergi. Tak tahu mana nak pergi kan? Maka dia tidak boleh, dia kena tamam tuan-tuan. Tapi setakat umum ni, umum kita memang dah tahulah. Keluar ni dekat bini yang hari ni kita keluar 24 jam. Pergi mana? Pergi negeri ni. Dah tahu dah, jarak kita memang dah tahu jauh tuan-tuan. Okey. So jangan pergi jauh tu pula berulang-ulang. Itu jangan. Ya, daripada Samban Jaya kira Tuku Japa 10 kali dia pusing tuan-tuan. Dah kira jamak. Tak boleh tuan-tuan, tak kono tu. Ni satu hala terus naik tuan-tuan hati. Okey. Dan kemudian ketiga, perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Justru tidak diambil kira perjalanan musafir untuk berniaga arak, mengamalkan riba atau menyemun. Ini kerana qasar merupakan keringanan yang disyariatkan untuk menunaikan sesuatu tanggungjawab, dan ia tidak boleh terkait dengan sebarang maksiat. Tak boleh tuan-tuan. Ya. Nak buat jamak sebab dia nak pergi dangdut. Pergi mana lagi? Kelab malam kan? Okey. Tapi alhamdulillah lah PKPP ni kelab malam tak ada kan? Ya. Kelab malam, lepas tu pub tak ada, disco tak ada kan? Tak dibuka kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tak buka lah selama-lama. Ya. Apalah. Okey.
Nak tengok bola pun tak boleh kan, penyokong tak ada. Okay? Tapi alhamdulillah bila pub tu memang tak ada. Ya Allah, semoga kekal lah sampai kiamat ke Malaysia kan. Tak ada lah pub semua kan. Ya, sebab benda tu mana ada nak kawal lah. Setakat ni tak pernah lagi lah tengok orang joget jarak-jarak tuan-tuan. Ya, tak ada istilah kan. So benda tu dah kita jelas tempat maksiat haram. Dan kalau tak boleh, tak ada, biarlah kekal lah sampai bila-bila tuan-tuan. Tak payahlah pun, kita pun okey kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Hari ni pun ramai orang pergi semayang berjemaah kan. Alhamdulillah tuan-tuan, teruskanlah. Tapi yang ramai tu orang lama je lah. Dia orang baru tak ada lagi tuan-tuan. Rahmati Allah Ta'ala. Nak kata ramai sebab apa? Selalu bila berjemaah satu saf je. Hari ni tadi saya tengok, Masya Allah, 6 saf tuan-tuan. Bonoh kan, 6 saf. Sebab dia punya jarak-jarak kan, insyaAllah perlahan-lahan kan. Sama-sama lah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Benda-benda yang baik Allah akan balas dengan baik tuan-tuan. Janganlah kita risau sangat. Seterusnya 4.0 Isyak pukul 8.25 2 minit. Nanti kan kita berhenti kejap untuk azan, kita sambung sikit boleh? Atau sini dia tak boleh sambung ni, dia tempat azan Isyak kan? Tak ada so maknanya kita berhenti kejap azan, lepas tu sikit je tuan-tuan, lepas tu kan baru kita solat Isyak. Dengan sebarang maksiat. 4.0 menjamakkan 2 solat ketika hujan. Menjamakkan 2 solat ketika hujan. Dalam fiqh ni benarkan tuan-tuan. Tapi tengoklah kesesuaian kita kan. Baru hujan kenyai jamak kan. Macam tak kena lah, macam tak sesuai tuan-tuan. Menjamakkan 2 solat ketika hujan, harus menghimpunkan 2 solat secara jamak takdim ketika hujan, harus menghimpunkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa samaniyan zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a zada Muslimun. Berhenti sekejap untuk ruang azan.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tuan-tuan. Menjamakkan dua solat ketika hujan. Harus menghimpunkan dua solat secara jamak takdim ketika hujan. Bila sebut harus waktu hujan, hanya dibenarkan jamak takdim saja. Bukan jamak takhir. Okey? Clear Dan ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang saya sebut tadi, separuh tadi, zadum muslimun min ghairi khawfin wala safarin wa indal Bukhari faqala ayyubu ahada ruwatil hadisi la'allahu fi lailatin mutirati qala asa wa inda muslim qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma arada an la yukhrija ahad. Yang maksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengerjakan solat di Madinah sebanyak 7 dan 8 rakaat, iaitu solat zuhur dengan solat asar dan solat maghrib dengan solat isyak. Muslim menambah bukan ketika takut dan bukan ketika bermusafir. Maksudnya Nabi SAW, riwayat Muslim sebut bahawa Nabi SAW pernah menunaikan solat 7 rakaat dan 8 rakaat, iaitu combinekan maghrib dan isyak dan juga zuhur dan asar. Dan bukan sekadar ketika musafir, tapi dalam keadaan yang bukan sekadar takut dan musafir saja, tapi dalam keadaan yang hujan. Dalam riwayat Bukhari pula, dia kata seorang perawi hadis bernama Ayyub berkata, mungkinkah ketika itu malam hujan lebat? Jawab dia, mungkin juga. Dalam riwayat Muslim lagi, Ibn Abbas berkata baginda tidak mahu menyusahkan siapa pun di kalangan umatnya. So maknanya daripada hadis Nabi SAW, Nabi pernah buat, dan fokusnya hanyalah jamak takdim. Faham Hujan lebat. Walau bagaimanapun tidak harus menjamakkan kedua-dua solat tersebut dalam waktu yang kedua. Tak boleh lah. Yang tadi maksud dia jamak takhir, tuan-tuan. Okey. Ini kerana berkemungkinan hujan akan berhenti dan menyebabkan solat terkeluar daripada waktunya tanpa halangan. Maknanya ialah kalau buat pada waktu kedua, tiba hujan berhenti, dah tak terhalang. Maknanya dia tak ada halangan, tuan-tuan. Syarat-syarat jamak ini ialah, pertama, solat tersebut dilakukan secara berjemaah di masjid yang jauh pada anggapan umum dan terdapat kesulitan bagi seseorang ke sana disebabkan hujan. Okey, maksudnya dilakukan secara berjemaah di masjid yang jauh. Dah sampai kat masjid jauh, nak datang isyak balik payah, tuan-tuan. Hujan lobek, tuan-tuan. Okay? Itu dia punya kiraan. Tapi sekarang ni keadaan, ada masalah tak ni? Ada masalah tak? Tak ada dah. Sebab depan tu saya tengok Mercedes ada, BMW ada, Audi ada, apa lagi, Ferrari ada, tuan-tuan. Benda tu belum bersesuaian, betul tak? Sebab kita boleh bergerak, tuan-tuan. Dan kemudian rumah kita dengan masjid tak jauh, sejongkar ya, tuan-tuan. Sejongkar. Mana sejongkar ni? Baru tiup dah sampai. Ataupun belum start enjin motor dah sampai, tuan-tuan. Dia punya dokek dah kan. Belum start enjin motor dah sampai dah. So, kita, kelebihan kita ni, satu tompek kelompok yang ni berapa kilo, tak sampai 1 kilometer kot, dah ada satu masjid kan. Sebab kiraan yang kita sedia maklum, daripada rumah ke masjid paling tinggi pun 10 km jauh dia. 10 km jauh dia, tuan-tuan. Biasanya laungnya azan donga, tuan-tuan. Itu masjid, belum surau lagi kan. Okey. Kedua, hujan berterusan pada permulaan kedua-dua solat dan ketika salam solat yang pertama. Maknanya hujan lobek, tak berhenti-henti. Okey. So, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, memang dalam fiqh ada, tetapi dalam keadaan kita hari ini macam tak bersesuaian, tuan-tuan. Sebab kita memang selalu macam maghrib isyak. Kita dah sampai waktu maghrib kan, hujan lobek, selalu kita balik tak? Tak ada dah. Sebab apa? Kita risau domam kena hujan, tuan-tuan kan. So kita tak wajarlah berlakukan. Tapi kalau berlaku banjir, tu tak nak ngelak lah.
suasana-suasana tertentu kan. Contoh dia hujan lobek, turun lobek. Habis semayang itu ni lain macam hujan lobek ni banjir kat rumah dia sendiri kan. Okay. So dia pun terus jamak kan, balik rumah syak tak payah pula lah sebab dia keadaan yang banjir kan. Tapi kita sini setakat ni alhamdulillah, dan duduk di Negeri Sembilan pun suasana isu banjir ni pun kurang tuan-tuan. Tidaklah selalunya berlaku banjir pun disebabkan banjir kilat kan, ataupun longkang yang tak bersih ya. Kalau bukan kelaziman seperti kawan-kawan kita yang berada di negeri lain tuan-tuan. Okey, jelas clear So tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekadar tu saja perkongsian kita tuan-tuan, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita dah selesai dalam bab solat. Cuma akan datang kita akan sambung dengan solat khauf tuan-tuan dan puan-puan. Ni solat khauf. Solat khauf ni adalah solat dilakukan dalam keadaan peperangan menentang musuh tuan-tuan. Ya, dalam peperangan. Dan benda ni sekarang tak berlaku kan kat kita tuan-tuan. Cuma kita juga boleh belajar perkara ni, wallahu a'lam tuan-tuan. Ya, tu benda-benda tu, dan kita pun elakkanlah daripada perkara-perkara yang tidak molek tuan-tuan yang rahmati. Kita doakanlah yang baik-baik insya-Allah tuan-tuan. Okey, jadi sekadar tu saja perkongsian kita. Saya mohon maaf sekiranya respon salah dan silap. Boleh maafkan saya tuan-tuan. Yang baik amalkan, sampaikan, praktikan. Yang tak baik tinggalkan, kuburkan dan makam sini, jangan dibawa balik tuan-tuan. Dan kita doa banyak-banyak semoga kita boleh pergi menunaikan solat isyak maghrib berjemaah berterusan sampai akhir zaman tuan-tuan. Sebab bila berlaku PKP macam-macam berlaku kan, kita pun tak dapat nak datang ke rumah Allah ya. Masa PKP tompek pertama berniat, habis PKP rumah Allah. Dah selesai PKP wallahu a'lam tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah, kita didiklah sama-sama. Sebab setiap perkara yang berlaku mungkin ada hikmahnya tuan-tuan, yang kita tidak tahu di sebalik hikmah yang ada yang Allah lakukan tuan-tuan. Okey, jadi sekadar itu saja perkongsian saya. Mohon maaf salah silap. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanallah wa la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sama-sama kita tingkatkan prestasi, kurang